Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masita binti Cik Darus, nombor matrik 19/2021-28. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraini binti Amran dari Pendidikan Awak Kanak-kanak Stan 5. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Kamila binti Mustafa, nombor matrik 192000136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania Humaira binti Sulaiman, bernombor matrik 1920015. Maksud adab. Okey. Adab bermaksud dalam konteks perilaku, perbuatan, kebaikan, kesompanan, moral, kesusilaan dan kemanusiaan. Sementara tafsiran skop dan perincian adab mungkin berbeza dalam kebudayaan yang berlainan. Adab ni berbeza dari segi agama, bangsa, agama dan bangsa. Maksudnya dari kalau orang Islam mungkin orang Islam ni orang Islam kena baca doa sebelum makan, betul tak? Okey, kalau dari segi agama lain mungkin dia ada cara tertentu sebelum makan. Okey. Kesamaan yang terdapat dalam tafsiran-tafsiran ini ialah penilaian peribadi seseorang melalui kepatuhannya terhadap beberapa kod kelakuan. Okay, justru seseorang itu menunjukkan adab dengan mempamerkan perbezaan aturan, kelakuan dan kepandaian membuat pilihan yang betul. Okey. Okay, kalau kita tengok di luar sana, orang Cina, orang India dan orang Islam. Okey, 3 contoh yang sangat berbeza, iaitu orang Islam pergi dengan duduk, makan, basuh tangan, baca doa sebelum makan. Tapi kalau orang Cina, mungkin dia duduk dan terus basuh tangan dan terus makan. Ada konteks persamaan iaitu membasuh tangan di situ. Okey, kalau dari segi kepandaian kita, kebersihan adalah keutamaan. Kalau dari segi semua bangsa, kebersihan adalah tafsiran yang sama, tafsiran dan penilaian yang sama. Disebabkan tafsiran yang sama, kebersihan adalah amat penting bagi semua orang, walaupun agama berbeza, walaupun dari segi bahasa berbeza, dia tetap sama. Okay. Fakta-fakta dan variasi antara berbagai budaya adalah kepribadian masing-masing. So, kalau kita tengok orang di luar sana, tidak sama adab seperti kita, tidak sama pengamatan atau contoh seperti kita, kita jangan sekali memarah atau menegurnya. Kerana itu adalah adab dia. Mungkin itu adalah adab dia dan jalan ini adalah adab kita. Okey. Cara untuk menyemaikan adab sebelum makan dalam diri kanak-kanak adalah yang pertama, kanak-kanak perlu diberikan didikan dan juga latihan. Sebagai contoh, sebelum mereka makan, ibu bapa atau guru perlu memastikan kanak-kanak mengamalkan doa, membasuh tangan dan sebagainya sebelum mereka makan selama setiap hari, supaya benda tu boleh menjadikan kebiasaan untuk mereka. Yang kedua, kita perlu memberikan nasihat kepada kanak-kanak tentang kebaikan apabila mereka mengamalkan adab-adab tersebut. Sebagai contoh, kita boleh bagi tahu kepada kanak-kanak, jika kita amalkan adab ini, kita tidak mudah mendapat penyakit-penyakit, tidak mudah jatuh sakit, sistem pertumbuhan kita pun akan berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, kita perlu menunjukkan contoh yang baik. Sebagai contoh, sebagai ibu bapa, sebelum makan atau waktu makan, kita perlu panggil anak-anak dan bagi tahu serta tunjuk contoh. Sebelum makan, kita kena buat apa, kita kena buat ni, kita kena buat tu. Jadi, benda tu akan memudahkan untuk kanak-kanak ingat dan dia akan praktik benda tu sendiri tanpa bimbingan bila dia dah terbiasa. Jadi, itu adalah 3 cara yang saya rasa patut diberikan kepada kanak-kanak untuk disemaikan dalam diri mereka. Di sini ada 4 poin bisu, itu adab sebelum makan. Okey, yang pertama adalah membasuh tangan. Kenapa kita perlu basuh tangan sebelum makan? Okey, kerana ianya boleh mencegah penyakit seperti keracunan makanan, penyakit tamu dan sebagainya. Okey, selain itu juga membasuh tangan ni merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Okey, poin yang kedua adalah duduk dengan tertib sebelum makan. Okey, kenapa kita kena duduk sebelum makan ni? Sebab dia memudahkan proses pencernaan makanan dalam perut kita. Seterusnya, dia lebih menjaga adab. Bila kita makan dalam keadaan duduk, ia lebih kepada sopan, lebih kepada beradab lah.
Okey, poin yang ketiga, membaca doa. Kenapa kita perlu baca doa sebelum makan? Okey, untuk meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya, macam syubhah ke apa semualah. Okey, seterusnya juga tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila kita berdoa ni, kita bersyukurlah dengan nikmat Allah yang Allah bagi, sebab kita dah boleh makan apa semua. Okey, poin yang keempat, makanan berkhasiat dan halal. Okey, sebab kita kena makan makanan berkhasiat dan halal ni, sebab ia boleh menjamin kesihatan badan ataupun anggota tubuh badan kita. Boleh memberi kesihatan yang baik kepada tubuh badan kita. Okey, sebenarnya membentuk peribadi mulia, itu akhlak-akhlak yang mulia kepada diri kita. Selain itu jugalah, bila kita makan makanan berkhasiat dan halal ni, dia memudahkan proses kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan pemakanan yang dipamerkan Rasulullah SAW seharusnya dicontohi oleh semua peringkat umur demi kesihatan yang mantap dan kelangsungan hidup yang bermutu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang memahami dan memanfaati nikmat kesihatan yang tidak ternilai ini. Tidak ada alasan bagi seseorang tidak melakukan perkara yang mudah seperti membaca bismillah sebelum makan, membasuh tangan sebelum dan selepas makan, melafazkan alhamdulillah selepas makan dan sebagainya. Walaupun ada ini menunjukkan identiti keislaman dan dianggap sebagai perkara biasa bagi sesetengah orang, ia mempunyai hikmah di sebalik perlakuan yang tidak dapat dinafikan.